Kurang putus pula internet. Ngajar banyak dah. Semua mula pula. Letih ni. Siapa banyak dah ni peminat dah. Semula-mula. Di situ siapa abad mula tu? Oh, siapa tak abang sebenarnya? Medik siapa mana? Tengok. Suk mana? Tengok tempat suk dia. Halo agen nikah, bila menguraikan, Sekat tu ya? mengukatkan, membuangkan. Allahu Akbar. Bermula tolak itu, Allah baca semula apa separuh dah ni. Bermula tolak itu terbagi ia di atas dua bagi. Jadi mana dengan diiktibarkan zati dia, bukan iktibar aridi dia. Kalau iktibarnya aridi dia banyaklah tolak laja'i tu tolak bain kubra sugra tu. Pertama tolak dengan upah. Apa makna upah? Yakni dengan tebus, ada bayaran pada pihak isteri. Dan kedua tolak itu dengan tidak upah. Tak apa baca cepat dah, saat ni baca dah. Maka yang pertama itu iaitu tolak dengan tebus itu dinamakan khalaq bahasa Arab. Kalau palingnya tolak ada perceraian antara suami isteri, adanya isteri itu membayarkan duit balik, ini dinamakan khalaq bahasa Arab. Adapun khalaq itu hanya yang sah khalaq itu dengan syarat bahawa ada suami itu akil balik. Lain pula mukhtar ada pilihan. Jikalau dengan gurau-gurau, makna walaupun dengan gurau sekalipun, selora sekalipun sah. Apabila dia tu akil balik, mukhtar sahlah walaupun gurau, sah. Habini ni. Maka tiada sah tafriq padanya syarat. Maka tiada sah khalaq itu daripada kanak-kanak, muqabil bagi balik. Dan gila ada jatuh dan orang gila muqabil bagi akil. Dan yang tergagah muqabil mukhtar. Kalau salah satu, dua, tiga ini tak sah lah. Kanak-kanak nak khalaq tak jadi. Orang gila tak jadi. Orang yang tergagah terpaksa tak jadi. Tetapi sah khalaq safih, maknanya mahjub alaih bisafih sah. Ini apalah perempuan isteri itu, dia tu adalahnya dia safih. So. Dan sahaya, hamba orang sah. Jikalau dengan tidak izin daripada penghulunya dan sebagainya sahaya tu. Penghulu sahaya atau daripada walinya, wali bagi safih sekalipun. Safih tu upah dah. Orang dia hukumkan mahjub alaih oleh Tok Qadi. Kata dia tu tak boleh, tidak lulus ritahan harta dia. Hanya sekadar untuk makan minum begitulah, makan minum. Belanja harian ni. Hak lain tak boleh, nak jual tak sah, nak beli tak sah, hak bagi mahal-mahal tu. Tetapi jangan diberikan, mana khitab padanya isteri. Jangan dibelikan oleh isteri ataupun wakil isteri hartanya, harta khalaq tu, duit hak tadi tu kepada tangan keduanya, tangan bagi safih dengan sahaya. Jangan kalau tok laki tu safih, kalau hamba tu safih, sah. Kerana yang bayar tu isteri, bukan suami yang bayar. Sebab tu safih pun sah bab khalaq ni. Kalau bab jual beli safih tak sah kerana dia yang memerintahkan, tapi bab ini sah kerana pun kerana dia yang dapat. Safih tu untuk laki yang dapat duit, sahaja lelaki dapat duit. Tapi duit tu jangan hala ke tangan keduanya. Lepas tu maka hendaklah diberikan kepadanya walinya, wali bagi suami tu, suami yang safih tu. Dan tuan yang tuan bagi hamba tu. Nak bagi dia, bagi demo ni tuan ni. Habis dan demikian lagi disyaratkan sah khalaq itu ada yang memberi. Jadi adalah yang mana orang yang memberi harta itu, hartanya khalaq itu ialah mereka yang sah memerintahkan atau akan hartanya sendiri. Maknanya dia ahli mutlak tasarruf. Dengan bahawa dia bukan mahjub alaih, bukan budak, bukan orang gila, bukan orang membazirkan harta. Tu maknanya sah lah kalau orang ni. Kalau dia tu adalah membazir harta, tak sah khalaq. Dia nak bayar duit, dia ajar duit kerana harta dia tu mau disekatkan oleh kerajaan dah, olehnya mufti Tok Qadi dah. Sama ada jenis, sama ada mereka itu isterinya, isteri bagi suami yang ditubuh talak tu, atau orang lain tak kira lah. Orang lain tolong bayar pun tak sah. Suami isteri dia katanya baik, habis tolak saya berikan itu kereta sebuah. Padahal dia mahjub alaih tak sah tu, isteri tu mahjub alaih tak sah. Ataupun orang lain suku zakat. Saing masalah. Kita kesian nampak dok balah hari-hari, balah hari. Kemudian mana kita pun ginilah, kamu ceraikan dia, tak, kalau kamu ceraikan dia, aku akan berikan kereta sebuah. Lepas tu orang yang beri tu tengok dia tu mahjub alaih ke tidak. Kalau orang yang beri saat ni mahjub alaih, tidak sah. Sebab tu maknanya sama dia isteri ataupun orang lain suku zakat.
Dan jikalau makna walaupun tiada dengan ketahui oleh isterinya akan dirinya safih sekalipun, bininya tak tahu kata diri dia tu safih dah. Kata diri dia tak mahjub alaih dah, dia tak tahu. Tak tahu akan diri dia. Dengan bahasanya dia dok ingat atau dia ada duit dia. Tak, sebab harta dia ada, tanah ada, rumah ada, kereta ada. Padahal hutang dia banyak. Padahal dia tu malah maju alaih sebab harta dia tak pandai guna. Harta dia duk guna benda haram, duk guna benda-benda makruh-makruh. Kalau itu maknanya Tok Qadi dah hukum, dah jatuhkan hukum atas dia, kata dia maju alaih. Bini tak tahu lagi. Tiba-tiba bini gi khalaq, bini gi tubuh talak. Sah tak? Jawabnya tidak sah. Tidak sah. Maka dia dah sah khalaq perempuan yang safih, tak sah. Lepas tu, maka jika khalaq ia, harap betulnya jika khalaq ia suami akan safih atau akan saya. Kalau gini sini, maka jika khalaq ia perempuan yang safih tu khalaq. Mana dia bagi duit? Khalaq dengan bahasanya dia bagi duit. Kalau dia suami, dia ambil duit. Lepas tu dia tolak. Maka jika khalaq ia perempuan yang safih, jawabnya jatuh talak raja'i. Ini jatuh talak supaya talak raja'i, talak balik rajak balik. Jatuh talak satu jatuh. Tapi tiada jenis dan tiada sabit harta sesuatu sedikit pun ini di atasnya zaujah kepadanya isteri suami dia, tak wajib nak bayar duit. Sebab apa? Sebab lara harta. Maka lara juga sebab harta itu. Katanya maknanya maka harta itu lara juga ibaratnya maka lara sia-sialah. Juga sia-sia juga. Jenis sia-sia apa? Khalaq tu. Sebab apa? Sebab harta itu. Makanya lara juga sebab harta. Sebab harta tu apa dia? Sebab dapat harta, sebab bayar harta apa dia? Khalaq dah, sebab tu daripada khalaq dah. Sebab sini maknanya sebab lara oleh sebab. Maka lara juga sebab tu fa'il. Sebab bagi harta tu. Sebab harta apa dia? Khalaq. Khalaq pada dapat harta. Kalau tu khalaq tu dinamakan sebab bagi harta. Sebab dapat harta pada suami khalaq. Maka hak tianya, hak laranya adalah sebab tu. Mana khalaq tu lah. Nak baik gitu. Maknanya sebab. Maknanya sia-sia khalaq. Khalaq tu yang tak pakai. Apa khalaq tak pakai tak nak bayar duit. Tapi khalaq adalahnya satu bagai tolak jatuh duit tak kena bayar. Maksud gitulah. Sebab apa? Sebabnya sebab bagi harta itu adalah dah sia-sia dah. Dah batal. Khalaq tu batal. Tak nak bayar duit. Sebab apa? Sebab batal. Sebabnya ilahnya dia mahjud alaih, dia tidak sah merintah harta. Apalah tak dia bayar tak jadi duit dia tak luluh. Habis. Tetapi sah khalaq itu daripada perempuan yang sakit mati. Mana sakit yang membawa kepada mati? Sakit tenak dah, sakit nak mati dah. Doktor katanya tak ada harap. Paling-paling lama pun seminggu lagi atau sebulan lagi tak ada jalan dah. Ataupun 3 hari lagi ataupun 2 je lagi masalahnya. Nampak sakit-sakit bawa mana mati dah. Sah tak apa. Lepas tu apabila sah maka dihisapkan daripadanya sulus harta itu kan akan khalaq tu. Akan harta khalaq tu ambil padanya sulus harta dia saja. Kerana apa? Kerana bawa mana mati mana harta dia nak buat kebajikan tidak sah kecuali satu sulus harta saja. Satu sulus harta. Maknanya contoh katanya mak ayah kita atau mak sayang kita, dia nak buat kebajikan, nak wakaf ke, dia nak dia nak sedekah ke, nak buat apa kebajikan, masa dia tu hampir nak mati dah, dekat nak mati dah, ada penyakit nak mati dah, maka adalah sah satu suluh pada harta semua tu. Mana harta semua, rumah dia, tanah dia, kereta dia semua, handphone semua tu berapa duit dia situ. Maka yang sahnya sekadar tu nya. Sekadar satu suluh. Bukan bermakna nanti dia luas satu suluh harus sah dah. Maknanya dalam lingkungan satu suluh tu. Mana kalau harta dia semua ada 300,000, hak 100,000 tu sah buat masa tu. Maknanya 100,000 ke 80,000 ke 70,000, hak bawah pada tu sah belakang. Kalau hak lebih pada tu tidak sah. Tidak sah hak lebih tu. Dia katanya ilahnya saya wakafkan harta saya separuh. Sedangkan dia nak mati dah. Makanya yang lebih padanya suluh tu tak sah. Mana separuh contoh katanya harta dia ada 300,000, berarti separuh adalah 150. Maka 50 tidak sah. Karena 50 tu lebih pada satu suluh. Ini banyak ada pertikaian masa tu, ada saya tu saya di Fatani tu. Adanya tu pembahasan masalahnya orang buat kebajikan sedangkan dia tu alahnya sakit tu dah, dia wakaf tanah. Atau selalu suluh satu mana? Bukan suluh harta, bagi suluh harta dia buat kebajikan tu. Suluh harta bukan suluh harta dia buat kebajikan.
Lagu mana masalahnya harta dia ada 300,000. Tiba-tibanya dia buat kebajikan tu adalahnya 100,000. Apabila 100,000 maknanya sah 100,000 ke atau satu suluh hak 100 tu. Kalau satu suluh hak 100 tu dia panggil suluh harta yang dia buat kebajikan. Kalau satu suluh harta semua berarti mana 100,000. Harta dia semua ada 300,000. Jual tanah, jual apa semua, nilaikan rumah, tanah semua harta dia ada 300,000. Lepas tu dia buat kebajikan 100,000. Maka hak satu suluh tu hak mana? Satu suluh hak dalam 100 ke satu suluh hak dalam 300? Jawabnya sulusul mal. Sulusul mal mana suluh harta bagi semua tu. Maknanya 100,000. Kalau tu dalam lekung 100,000 tu adalah sah, lebih pada tu tidak sah, tak sah terlebih tu. Maka ialah masalah khalaq supaya agak. Apabila khalaq perempuan yang tu yang mahjud alaih, dah makanya jadi apabila dia sakit mati tu membawa kepada mati dah, sakit nak mati dah, makanya khalaq sah dak bini tu. Bini nak bayar duit sedikit nak mati dah. Dia serabut dengan tok laki. Serabut-sabut minta tok laki dia tolak dia cerai dia bayar duit. Sah dak? Sah. Tapi dikira daripada mana? Pada harta dia semua seluruh tadinya satu suluh aja. Maknanya masa dia bayar ke tok laki tu berapa tengok? Dia tanya bayar ke tok laki dia 10,000. Pas duit dia berapa? Duit dia ada 20,000 nya. Tak, duit dia semua tak ada dah. Dia 20,000 nya. Jual tanah, jual apa semua 20,000 nya. Padahal dia tu bayar ke tok laki dia untuk tolak dia adalah 10,000. Kalau tu mana sah tak 10 tu? Tak, tidak sah 10 tu. Kerana apa? Kerana 10 tu adalahnya harta dia semua 20. Berarti 10 tu nisfu. Kalau tu mana bagi ya? 20 tu berapa hak suluh dia? Cabut hak tu sah. Hak lebih tu alahnya jadi pesaka tarekat. Hak satu suluh saat ni daripada 20,000, hak tu dia kata sah. Satu suluh maknanya 20 bagi 3 lah. Dalam ada 9,000 lebih. Dalam 9,000 lebih hak sahnya. Maknanya hak sah tu 9,000 lebih. Lepas tu hak lebih tu ambil balik. Sebab tu sah satu suluh harta, ada harta mana sulusul mal saja. Jika lebih daripada mahar misi mana? Hak kira katanya hisapkan suluh harta itu. Jika lebih ini lebih khalaq, lebih harta tolak tu, harta khalaq tu. Lebih dah harta tu pada mahal misi dia, mana harus patut tanya. Patut tanya bini ni ialah masa nikah tu harga patut tanya dia 10,000 nya. Tiba-tiba masa khalaq je bayar lebih. Bayar 15,000, 12,000 masalah. Itu kira hak tu lah, kira hak sulusul mal saja. Adapun mahar misil itu dihisapkan. Kalau kira mana hak bayar tubuh tolak tu dengan sekadar harga mas kahwin sepatutnya saja, dihisapkan pada yang kepala harta peninggalan. Peninggalan. Mana kira hak tu lah. Dah kira. Ya tu kira kepala dah. Kepala mana hak belum daripada dibagikan. Tak ada kira suluh dah. Tak ada kira suluh, tak ada kira robot, tak ada kira apa tu. Kepala dia hak asal harta tu. Asal harta dia. Maka adalah kalau kiranya masa dia dikhalaq sani, dia kiranya sepatut maknanya bini ni masa nikah ya mas kahwin sepatutnya dia 10,000. Lepas tu masa khalaq pun dia bayar 10,000 balik lah. Tak apalah abang. Ada kalau abang tolak saya bayar 10,000. Sedangkan mahar mesir dia, mahar mesir bagi isteri tu 10,000 dah. Kalau tu dia bayar khalaq pun 10,000 tu. Kalau ada mahar mesir saja. Jawabnya dihisapkan, dikirakan khalaq itu daripada kepala harta peninggalan, maknanya hak tak bayar lagi lah. Hak tak bayar lagi. Tu hak harta peninggalan hak belum lagi bayar tu. Satu suluh tu. Kau nampak beza mana ni? Hak atas tu maka dihisapkan pada suluh harta itu. Jika lebih banyak mahar misi, kalau juga lebih mahar misi, maknanya kira suluh harta itu. Deh. Ya suluh harta itu gini. Tadi mana ada ingat masalah tu, masalah dia mau buat kebajikan tu. Tak tega ibarat sini. Jadi masalah hak nu betul lah, hak katanya dia mau buat kebajikan tu sah satu suluh semua harta tu. Ini masalahnya kalau ilahnya perempuan itu sakit nak mati dah. Tiba-tiba dia pun ada khalaq dengan suami dia, ada bayar duit, berkaitan bayar duit, maka duit hak khalaq tu kira mana? Kira hisap daripada suluh harta itu, harta mana? Harta khalaq tu. Harta khalaq saja. Ini harta khalaq tu sajalah. Mana masalah harta khalaq tu adalah kira suluh. Lagu mana contoh katanya ilahnya khalaq tu ialah 10,000. Maka 10,000 ni kira satu suluh dia makna 3,000 lebih. 3,300 lebih. Kalau harta kalau khalaq.
Abang yang tanya, abang tolak, kalau abang tolak saya bayar 10,000. Maka adalahnya bayar 10,000 tak? Tak. Nak bayarnya 1/10 10,000 tu saja. Harta itu mana harta khalaq tu? Harta khalaq bukan sulusul mal dah. Harta khalaq tu nya suluh. Tapi kan jika lebih, mana jika lebihlah khalaq itu, mana harta khalaq itu, lebih berapa misi dia? Hak mahal misi dia maknanya 5,000. Ataupun 3,000. Sepatutnya dia. 3,000 dia khalaq bayar 10,000, berarti lebih pada harga mahal misi dia. Hak tu hana bayar 1/10 harta khalaq tu. Tapi adapun ini makabil. Adapun mahar misil, kalau adapun ilahnya tubuh tolak itu sama dengan mahar misil. Ada haknya tu mana sama, harga tidak lebih dak. Supaya sama mahar misil masanya tu akad nikah, masa akad nikah tu mah kahwin tu. Isi kahwin tu. Kalau sama maka dihisap, jadi maka dihisapkan pada kepala harta mana peninggalan. Jangan sulusul mal. Harta semua tu saja. Tu semualah. Kalau tidak lebih dak. Mana contoh katanya bini ni adalah masa dia nak akad nikah, maka kahwin dia 10,000. Masanya tolak pun, masanya suami dia tolak pun, dia bayar balik 10,000. Apabila 10,000 tu sah tak? 10,000 tu. Sedangkan dia nak mati dah. Maka tengoklah. 10,000 saat ni adalahnya harta dia hak semua tu berapa? Harta semua, kereta dia, rumah dia, tanah dia, semua milik dia semua tu kita nilaikan harga berapa? Jangan jual, kira nilai saja. Kira nilainya ialah bahasanya harta dia adalahnya 20,000. Semua 20,000. Lepas tu dia bayar balik 10,000. Kalau itu maknanya sah yang harganya adalahnya 1/10 saja. Berarti maknanya dalam 9,000 lebih saja. Kerana harta dia 20,000. Lepas tu dia janji dengan suami dia bayar 10,000. Maka tidak sah 10 tu. Lepas bayar apa? 9,000 lebih. Kerana 9,000 lebih itulah dia katakan 1/10 bagi modal harta kepala harta tu. Murah kepala harta peninggalan itu maknanya harta yang belum lagi dibagi lagi. Semua harta stokor tu, harta semua peninggalan mayat saat ni, hak tu bayar tu. Habis. Dan demikian lagi disyaratkan sah khalaq itu hendak isterinya itu jangan ada bain dengan dia, dengan suami, jangan bain dah. Kalau bain dah tak sah lah. Jadi maknanya hendaklah pada nak sah khalaq tu. Janganlah ada jenis ada isteri itu dah bain boh dengan dia dengan suami dah. Kalau dah bain dah tak sah lah. Mana dah putus dah. Talak 3 dah atau pasakh dah. Tak jadi dah. Dia talak bain dah, khalaq apa lagi? Suami talak 3 dah atau suami pasakh dah. Tak, suami pilih pasakh. Pilih pasakh kena tengoknya bini ada aib, adanya penyakit juzam masalah. Tok laki pilih alik pasakh. Tiba-tiba bini dia tak tahu. Tok laki serah sore siap-siap masalah. Tok laki serah. Dia pasakh dah masalah. Bini tak tahu. Dia pasakh dengan tok qadi lah, paklah. Nak pasakh dia dengan tok qadi. Mana bini tak tahu lagi masalah. Atau dia dengan wakil dia dengan wali, lepas tu bini tak tahu lagi. Bini pun ginilah. Be tolak saya bayar duit. Sedekah dah khalaq dah. Dah pasakh dah. Ataupun sedekahnya sudah tolak 3 dah. Tok laki tolak 3 dah. Bini tak tahu. Mari bayar tolak saya lah. Tok laki pun nyimpan duit je tolak. Aku tolak gua nak tolak dah 3 dah. Tak sah. Sebab tu jangan dah bain dah. Jangan. Maka sah khalaq itu, ni khalaq suami dengan isteri tu. Daripada isterinya khalaq sah talak itu, daripada isterinya isteri seorang tu yang ditolak raj'i. Dalam iddahnya tu iddah yang ditolak raj'i. Iddahnya iddah bagi yang tolak raj'i itu. Dalam iddah lagi. Mana hak raj'i itu sah lah. Kalau baik dah tak ada. Hal ni maknanya kalau dalam tolak raj'i boleh khalaq lagi. Dia tolak dah satu. Sebab tu sini tengok ibaratnya. Maka ada sah khalaq itu daripada isterinya, isteri mana yang tolak raj'i, mana yang sudah tolak raj'i dah. Tolak satu dah masalah atau tolak 2 dah masalah. Lepas tu nak khalaq boleh tak? Boleh, tapi syaratnya dia dalam iddah mana belum habis iddah lagi. Apabila adanya suami dah tolak dah isteri satu. Tolak dah dah satu masalah atau 2 dah masalah, tapi belum lagi habis iddah. Apabila belum lagi habis iddah, maka dia nak khalaq boleh? Kenapa? Kerana dalam iddah lagi. Masalah bini dia lagi. Tapi kalau dah baik dah tak boleh dah. Tolak 3 dah. Atau khalaq atau pasakh dah. Nak khalaq tak boleh dah. Khalaq itu selama mana bini tu dalamnya bini dia, dalam keadaan bini dia walaupun dah tolak tapi tak habis iddah lagi. Dia tolak dah masalah tapi iddah belum habis lagi, dia boleh khalaq pula. Sebab tu dia tanya, maka khalaq itu sah dari isteri mana yang ditolak, mana sudah tolak dah tapi tolak raj'i. Lepas tu dalam iddah mana iddah tak habis lagi. Tu boleh khalaq. Tolak dah satu, boleh khalaq pula, boleh. Jawab boleh tak? Boleh.
Tapi kalau dah talak bain dah ataupun dah habis iddah dah, tak boleh dah. Sebab Maqabil saat ni ke? Sebab Maqabil dia katanya dia syaratkan sah khalaq itu hendaklah isterinya itu jangan ada bain dengan dia, jangan putus dengan suami dah. Kalau dah putus dah nak khalaq lah apa lagi? Bukan bini dah. Kalau dah putus dah habis iddah lah masalah. Putus dengan maksudnya dah habis iddah atau maksudnya dah fasakh dah masalah. Apalah putus dah nak khalaq tak boleh. Hak masalah sahnya maka sah khalaq itu daripada isterinya yang ditolak, mana yang sudah ditolak raj'i tapi dalam iddah lagi, hatu sah. Dia talak dah tapi iddah tak habis lagi, nak khalaq pula boleh. Sah situ. Maka tiada sah khalaq itu jika ada isterinya itu sudah bain dengan dia dengan suami. Sebab apa? Sebab talak 3 masalahnya. Atau satu talaknya tapi belum dukhul dengan dia dengan isteri. Kalau talak satu tapi tak jimuk lagi, dia panggil bain dah. Sebab apa? Sebabnya tak ada jimuk lagi. Nikah hari ni cerah lalu dah, tak ada nak buat apa, cerah lalu. Sekarang satunya bain lalu dah. Nak rajak tak boleh lah. Tak boleh rajak dah. Tapi buat apa nak? Nikah semula. Kalau dah nikah, apabila sudah nikah seorang perempuan, tiba-tibanya dia belum lagi setubuh, dia pun cerah lalu, dah maka adalah ketika itu panggil bain. Apabila bain, nak khalaq tak boleh, nak tambah khalaq pula tak boleh dah. Kerana bukan bini dia dah. Habis. Sini kita pergi cepat dah. Dan demikian lagi disyaratkan sah khalaq itu upah maklum. Dia ni ada pengupahan. Upah mana pengupahan yang maklum dah. Berapa nak sebut? 10,000 ke 3,000 yang tak boleh. Biar tolak saya nanti saya bagilah. Harta tak jadi, tak maklum. Nak sebut maklum. Berapa dia? Kereta ke, mutu ke, berapa ribu, nak sebut jelas. Lain pula sah dijadikan isi kahwin. Lain pula upah itu sah mana yang sah dijadi isi kahwin tu. Jadi sah aja sisa. Mana pengupah sini? Pengupah yang sah jadi isi kahwin tak apa. Dah mana-mana benda yang sah kita buat jadi isi kahwin, masa sah kita buat pengupah untuknya untuk khalaq. Sama ada sedikit atau banyak. Sama ada ain mata benar atau manfaat. Sepuluh ke? Kalau abai tolak saya, nanti saya bagikan tu naik mutu saya dalam saham masalah. Ya tak bagi mutu, bagi naik mutu masalah. Bagi guna mutu masalah ataupun bagi bagi ambil susu kambing selai masa setahun ke sebulan ke. Tu manfaat lah. Kalau nak ngajar aku tak boleh dah. Manfaat atau uang ataupun utang tak apa. Butek dulu boleh. Tak apalah nanti kalau abai tolak saya, nanti saya butek abai 10,000 dulu. Nanti 100 tahun lagi bayar masalah tak. 1 tahun lagi dah 40,000. Masalah boleh. Tak ada kira benda tu ain, seperti rumah, seperti tanah, seperti mutu, telefon tu ain atau manfaat bagi ain tu atau utang boleh tak? Tafriq. Apa yang sah gitu, apabila syaratnya kena maklum, lain pula benda tu sah kita buat isi kahwin, maka jika dia khalaq dengan sesuatu yang tiada sah dijadi isi kahwinnya seperti darah masalah. Walaupun harga mahal darah lah ni kan, mahal darah. Kalau darah apa ni maksudnya mahal darah tu. Tapi darah najis, nak jual tak sah. Nak jual tak sah. Pas kalau kita nak jalan helah boleh. Ada lah ni banyak dia mau buat tabarruk lah, buat tabarruk darah. Pas kalau nak jual darah tak sah kerana najis. Caranya ada helah ada. Temuan maknanya jual beli tak sah kerana najis walaupun harga mahal tak sah. Tak apalah kalau abai tolak saya nanti sayanya bagi darahkan saya 100 botol masalah. Ada 1 botol. 1 botol tu mana bukan masa sehari lah. 1 botol masalah. Tak apa nanti saya bagi sikit-sikit. Tak sih. Walaupun harga mahal tak darah tu. Darah kita ke darah lembu darah apa pun tak ada kira lah. Dan segala hasyarat iaitu segala binatang-binatang yang yakni binatang yang melata bumi. Yang melata bumi yang buas seperti ular, seperti lipai. Masalah tak apalah. Apabila abai tolak saya nanti saya bagi ular sawo 100 ekor utang. 100 ekor ular masalah. Tak ada. Ada hasyarat. Hak meratakan hak bukan kalau dabah tu hak mengakak. Hak mengakak tu seperti lembu, kuba, kambing tu. Kalau hasyarat ni seperti ular, seperti lipai, seperti hak gapak-gapak dengan tanah tu. Itu tak sah. Maka jatuh talak raj'i, tapi jatuh talak raj'i. Khalaq tu kalau khalaq dengan sesuatu tidak sah, jawab.
Kalau tidak sah jadi isi kahwin seperti lipes, seperti ulam masalah, maka jatuh talak raj'i, tapi dan tiada sabit hatta ia tidak sesuatu aili zauj ala zaujah. Tidak dapat bagi suami nak beri guna benda tak sah buat isi kahwin, tak sah. Tapi jatuh talak. Tetapi jika khalaq ia suami akan isinya dengan sesuatu yang majhul. Maknanya lah benda yang tak tahu, tak apalah nanti nanti abai tolak saya bagi mutu masalah. Tapi mutu mana tak raya, mutu deringa mutu gapo yang tak raya majhul. Atau tak apalah nanti bagilah. Jadi suatu benda yang tak tahu ain dia, tu majhul. Hak ain mana hak mutu buruk ke mutu agama harga hak ada hak deringa hak mutu wek ke mutu gapo tak tahu masalah. Tu majhul. Atau dengan arak ataupun ialah dengan pengupahnya arak. Maka jatuh talak dengan mahar misi ju. Mana jatuh talak tapi kena bayar. Mana jatuh talak dengan pedubusannya kena bayar mahar misi. Kalau benar kalau arak ni adalah kena bayar harga sepatut maknanya tengok perempuan ni masa dia nikah berapa mas kahwin dia. Hak sepatut tanya. Maka masa tubuh talak pun hak patut tu lah. Bayar harga sepatut tu. Bukan tu majhul tak kena bayarlah. Mutu apa dak kira harga sepatut dia habis. Dan jika dan sah bagi dua laki isi itu berwakil boleh. Berwakil apa? Wakil khalaq boleh. Sama-sama wakil lagi. Hak ni hantar ayah dia lagi, hak ni hantar mak dia lagi bincang masalah. Bincang masalah khalaq tu. Hak ni minta sikit-sikit boleh dah. Tak apa wakil boleh. Maka jika ditentukan qadarnya ini oleh suami ditentukan qadarnya qadar khalaq tu oleh suami. Itu tentu dah. Tiba-tiba maka jika dikurangkan ini oleh wakil. Dia rakyat dah. Saya nak kalau nak bagi saya tolak boleh. Tapi saya nak 10,000. Suami tu yang menentukan. Tiba-tiba wakil saat ni gitu ambil hak kurang. Tak apalah 8,000 ni mau minta tak apalah 8,000 boleh tak? Tak apalah. Saya dia wakil ke saya dah 8,000 padahal dia mau rakyat syiat dah 10,000. Dia kurangkan oleh wakil suami tu. Pada hati mukhalaf tu. Maka tiada jatuh talak, tak jatuh talak dak. Tak jatuh talak kerana tak betul apa yang disuahkan, tak jatuh. Atau ditolakkan. Ini az-zahirnya maknanya dia diitlakkan, bukan ditolak, diitlakkan. Bukan ditolak tu. Zahir. Zahir mana atau diitlakkan. Kalau itlak mana tak ada kai, apa itlak? Tiada qadar sesuatu, mana tiada sakat sesuatu dah. Bukan ditolak, dia itlak. Kalau diitlakkan oleh suami, ya okey, tak apalah. Pak cik gila pergi bincang tu saya bokeh pak cik pergi untuk tu duk carakan masalahnya tu khalaq saya dengan isteri saya. Bokeh pergi. Ya tak rakyat berapa harga dak. Tu mana itlak. Tak ada rakyat dak. Sebab tu tafsir. Sebab tu sini hak dak baik sendirinya az-zahir indi diitlakkan. Tapi hak tu tak ada baiki cuma hak dak baik sendiri. Kata az-zahir indi katanya diitlakkan. Buat apa kita rakyat gitu kerana tok guru tak baiki. Nak rakyat gitunya bukan nak tunjuk pandang kita dak. Dari sini tok guru tak baiki dah. Diitlakkan mana ditolak mana diitlakkan tak ada kait. Gapo dia? Tidak diqadarkan suatu oleh suami. Tak ada rakyat berapa-berapa dah. Maka tiba-tiba maka dia kurangkan oleh wakil. Kurang daripada mahar misi maknanya wakil tu kurangkan khalaq tu. Harga khalaq tu kurang pada mahar misi. Mahar misi ni sepatutnya 10,000. Wakil gi 8,000 ya mek. 8,000 sebab apa? Sebabnya tok laki tak menentukan. Jawabnya maka tiada sah dengan tiada kesah. Tak sah juga. Tidak sah khalaq tu. Tak sah. Maknanya kalau orang wakil no mahar misi. Kalau kurang pada mahar misi tak sah wakil ni. Wakil orang payah sebab tu bab wakil. Kalau kita nya bab jual beli, kalau kita nya orang panggil pelukar, ada pelukar tu. Orang tengah masalah. Kalau tu dia ada bab jual beli, kalau tu dia nak harganya ialah contoh katanya harganya dia nak 20,000 misalnya. Ada tanah ni dia nak harga 20,000 tapi dia rakyat tak apalah. Harga 20,000 kemudian awak nak saya itu kalau awak pandai-pandai awak nak jual lebih tu ikut awak lah. Tapi saya tu nak harga tu nya. Kalau boleh hak tu tak apalah saya nak hak tu nya. Hak lebih tu atas awak lah pandai-pandai dah. Ada hak tu ada tu katanya boleh. Tapi ada katanya tak boleh. Tengok bab jual beli dah. Hak ni masalahnya dia wakil pergi. Tak rakyat berapa. Tiba-tiba dia tak kira mahar misi dah. Dia kira lah 8,000 banyak dah. Dia tak ada kira katanya harga sepatutnya 10,000. Dia kurangkan hak daripada harga sepatutnya. Jawabnya tidak sah jadi tidak sah kalau apa tidak sah kalau tak jatuh. Ada?
Tidak sah dengan musamma ai indal khala tu. Tidak sah ini tidak sah musamma tu. Tidak sah musamma hak dia sebut ai indal khala tu. Masa dia sebut dalam khala tu tak sah tu. Mana sebut dalam khala ketika khala tubuh talak tu berapa 8,000. Tu hak tak sahnya. Tapi dan jatuh dengan mahar misi tapi jatuh talak dengan mahar misi. Jadi jatuh talak cumanya hak musamma tu tak jadi. Maka tidak sah dengan musamma. Tak sah musamma hak dia sebut ai inda khala tu, inda khali tu. Di sisi khala sini makanya tidak sah tu. Tapi sah mana? Sah dengan bayar mahar misi. Kalau bini bayahan mahar misi baru jatuh. Kalau bini bayar musamma tak jatuh. Wakil gi pak dia bayar 8,000. Sepatutnya mahar misi dia 10,000. Kalau bini bayar 8,000 tak jatuh. Kalau bini bayar 10,000 baru jatuh. Kerana wakil dah. Lepas tu bayar duit tak cukup, bini tambah 2,000 jatuh. Sebab tu jatuhnya tiada sah khala dengan hak musamma tu. Tapi jatuh dengan hak mahar misi. Mana jatuh juga kalau dia bayar cukup. Kalau bini tambah lagi baru jatuh. Kira tengok dia tahu apa 8,000. Masa saya nikah dengan dia tu saya bayar 10,000 mas kahwin ni. Tapi buat apa jadi mana hak sepatutnya dia tu masa tu saya pun bayar 10,000 kerana sepatutnya waris dia 10,000. Tapi buat apa khala 8,000? Buat apa mung tak waris awal? Saya pun tak ingat masalah. Lepas tu aku mana jatuh tak? Jadi tak? Tengok. Kalau bini tu memang dia bayar duit harga mahar misi, maka barulah jadi khala. Jatuh khala. Tapi kalau yang bayar tak cukup, tak jadi. Tak apa. Kalau nak buat semula. Ataupun bayar duit lebih cukup. Habis. Dan sah pula. Ianya suami tu berwakil kepadanya kafir. Boleh. Kalau kita nak wakil khala untuk kafir. Dan perempuan. Boleh ke nak wakil pada puai lagi khala. Dan sahaya boleh. Dan kepada mahjud safih, mana mahjud bisafih atau mahjud safih itu badal. Boleh ke orang bazir harta boleh kita wakil dia. Bab wakil ni boleh. Wakil tak apa, tak kira kafir ke, tak kiranya perempuan ke, tak kira apanya boleh. Kerana wakil kita syarat-syarat dah wakil. Tak ada masalah. Tetapi tiada harus ia suami tu berwakil pada mahjud itu dengan menerima harta khala jangan. Mahjud ni mahjud bisafih tu. Kalau mahjud ni kita tanya tak tolong ambil duit guna sebab dia tak sah merintah harta. Untuk terima harta tak boleh. Untuk khala boleh, duit tu jangan bayar ke dia. Bayar ke dia, ambil duit guna lagi perang. Bis dan tiada sah berwakil suami dan isteri kepada orang yang satu je tak boleh. Orang yang sama. Suami pun wakil padanya tok qadi, tok imam dan isteri pun wakil tok imam sama-sama tak boleh. Kerana tidak sah tu qabid dan mukbid tak sah. Tidak sah. Itu qabid pun dia, mukbid pun dia tak sah. Dan demikian lagi disyaratkan bagi sah khala itu dengan lafaz khala sah. Kalau lafaz lain tak ada seperti dia katanya terjemah pun boleh. Seperti katanya kata suami kata guna atau wakil suami khalaqtuki bi alfin tu lafaz khalaqtuki bi alfin tubuh talak oleh aku akan nikah dan 1,000 masalahnya. Aku khalaq akan kamu hai isteri dengan 1,000 masalahnya. Atau dengan lafaz talak boleh juga seperti dia katanya talaqtuki bi kadza. Aku cerai akan ada suami Zuk kata. Ada Zaid katanya kepadanya Zainab katanya aku tolakkan dia kau bikaza dengan sekian-sekian sebutlah dengan mutu sebuah kau masalah. Ya tolak bini nak ada bayar duit tu khalaq Atau talaqtuki ala kaza, ala pun boleh bikaza boleh. Aku tolakkan dia kau Zainab dengan sekian-sekian ataupun atas sekian-sekian. Boleh ke? Maka dia kabul isterinya, jadi ditimukan oleh isterinya. Apalah sebut begitu, bini pun setuju. Dengan katanya suami qabil tu kata isi katanya aku timulah khala itu jatuh. Maka ada lalu lafaz itu sore lafaz khala dan lafaz talaqtu, tapi ada tu bikaza tu itu panggil lafaz sore. Keduanya dua lafaz itu mana tak perlu kepada niat. Apabila sore tafriq maka tidak berkehendak kepada niat. Tak niat dah lafaz tu. Sebab tu gurau jadi. Kalau sebut lafaz ni jauh guraunya. Jauh gurau dengan bini dia, duk main-main duk bini. Ada main dengan bini ni Zaid masalah Zaid kata bini ni. Ada Zaid tapi ni khalaqtuki bi alfin. Kecil guranya tak leh jatuh. Yang itu khalaqtuki bi alfin tak leh. Tapi syaratnya bini timur lah. Kalau bini tak timur tak jatuh. Kalau bini tak timur tak jatuh. Kalau bini pun timur. Bini pun gurau agak. Aku timur qabil tu. Sah. Nah sebab nak ada ijab kabul. Kerana apa? Soreh tak perlu niat. Dan sah dengan lafaz kinayah, mana lafaz sindiran, mana lafaz tidak soreh. Selain pada lafaz yang tidak jelas tolak. Tapi lafaz ni cenderung kepada tolak. Itu panggil kinayah. Mana lafaz ihtimal lah. Ihtimal tolak dan ihtimal khalaq dan tidak khalaq. Tetapi berkhanak jadi walaupun sah tapi berkhanak berhajat kepada niat.
Niat. Mana niat tolak isteri tu? Niat tolak isteri. Tu pada sini mana niat? Ini niat tolak isteri. Niat tolak isteri dengan bayaran. Jadi apa sebut lafaz ni? Dia sebut lafaz ni niat tujuan dia nak tolak bini ada bayaran. Iaitu lafaz ni seperti dia katanya suami, ku pasah kata. Ku pasah, ku ponohkan, ku batalkan nikahmu dengan 1000 hati. Ada dengan 1000 tu. Ku pasah mana pasah sini? Pasah guna tak ada aib. Kalau pasah tu ada aib, ada juzam, ada baros, ada gila masalah ni tak ada penyakit. Tiba-tiba aku pasahkan nikah nikah kamu dengan tapi ada dengan 1000. Kalau sebut lafaz ni dia niat nak tolak bini dia ada bayaran je jadi. Atau ku jual diriku Ku jual diriku dengan 1000. Aku jual diriku kepadamu. Hei zaujah masalah. Dia jual diri pada isteri dia dengan 1000 masalah. Maka sahut maka jawab isterinya itu qabil tu. Artinya aku timalah. Ataupun aku belilah. Aku nak sebuah katanya tu ku jual. Ada jual. Bi'tu nafsi masalahnya. Bi'alfin masalahnya. Lepas tu dia tanya, ku beli istaraitu. Isteri pun jawab. Maka berkhanak jadi pada jadi khalaq. Tafriq apabila itu maka berkhanak berhajat kepadanya nak jadi khalaq tu. Daripada nak jadi khalaq tadi kepada niat berkhanak kepada niat mana niat khalaq. Yang berserta dengan lafaz itu. Mana nak ambil pada lafaz tu. Kalau sebut dah baru niat tak jadi atau niat dulu tak jadi. Yang nanya ialah masalah kinayah ni kena menyertai dah. Mulai pada awal hingga sepasuk. Sebab yang tu kinayah tolak. Kalau yang dia sebut separuh lafaz ada. Maknanya mung balik dah rumah mung. Muklik dah tu duduk sekali mak mung. Muklik lah. Baru ni niat. Tak jadi dia kena pada awal hingga sepanjang akhir. Dia sebut kat masalah ni ambil pada awal hingga sampai akhir dia niat sertalah. Kalau dulu tak ada, kalau kemudian tak ada. Lafaz tu. Makna semua lafaz tu lah. Kalau separuh tak ada, niat boleh separuh lepas tu batal balik. Ku pasah, maksud tu niat nak tolak. Lepas tu dengan 1000 dia tak ada niat dak. Dia batal balik. Tu tak jadi dah. Maka sah khalaqnya. Jadi apabila dia niat dah, maka sah khalaq. Habis. Cepat sikit dah. Dan disyaratkan jadi pada jadi khalaq itu pula hendaklah adalah berhubung. Ku apa dah kita? Sikit dah. Kalau tidak boleh banyak dah ni nak dibaca 2 kali putus. Dan disyaratkan pula jadi juga hendaklah adalah tengok hijau. Hendaklah adalah berhubung antara ijab dan kabul. Maknanya jangan jadi perceraian. Di antaranya ijab, kabul, ijab balik suami masalah, kabul balik isteri. Seperti ini kiasan. Kerana kias pada nikah dulu pun sama, ijab kabul dengan perceraian. Maka masa khalaq pun jangan adanya perceraian kau. Sama. Kerana khalaq itu satu bahagian pada talak dah. Dan disyaratkan pada sah khalaq juga. Hendak adalah muwafakat pada maknanya. Jadi muwafakat lafaz ijab kabul tu. Pada maknanya makna khalaq. Tafriq tengok. Maka jika tengok nak faham dia tengok si maqabil ni. Maka jika bersalahan pada ijab dan kabulnya berlawan itu maka tiada sah. Tak sah. Lagu mana? Maka jika ni nak tengok maknanya bersalahan. Maka jika berkata suami, ku tolakkan dikau dengan 2000. Maka sahut isteri, ku timalah dengan 1000. Itu berlawan makna tak sama. Lafaz pun tak sama, makna pun tak sama. Kerana makna dia maksud dulu 2000, hadis 1000 tak jadi. Atau akasnya maknanya suami itu kata 1000, bini kata 2000, tak jadi kan? Maka tiada sah, tak sah kan? Kerana tidak muwafakat. Habis. Atau katanya kata suami, talaqtuki salasan bi alfin, ku talakkan dia kau 3. Artinya ku talakkan dia kau salasan 3. Talak 3. Lepas tu dengan 1000, lepas talak 3 1000 apa baik dah. Masalah dah. Talak tu. Maka ditimanya isteri tu. Satu talak dengan 10,000. Dia katanya hak nu 3 aja atau talak 3. Hak ni katanya talak. Kalau talak 3 boleh nak bayar 1000. Aku talakkan dia kau 3 tapi nak bayar 1000. Bini katanya satunya talak. Tapi 1 suluh ribu. 1 suluh maknanya 3000 lebih dah. 300 lebih. Tak ada belawang. Maka dia jatuh talaknya tak jatuh. Tetapi jika ditimanya nyemak isteri, 1 talak dengan 1000. Maknanya 1 talak tapi 1000. Mana betul 1000 dah. Cumanya hak suami talak 3.
Bini katanya satunya tapi dengan sibu. Maka jatuh talaknya, talak suami jatuh. Dah, itu jatuh talak. Sibu. Tapi duit tak lah. Kerana jatuh talak tu. Kerana dia sebut sibu. Sebab tu lelaki sebut 3 tapi bini sebutnya 1. Cumanya dengan sibu tu muafakat. Itu jatuh talak. Jatuh talak lah. Kerana yang muafakat sibu dah. Dan jika berkata suami, mata a'taitini alfan fa anti talikun. Mata a'taitini, ti itu kita perempuan. Mata a'taitini alfan fa anti talikun. Manakala engkau berikan akan kami 1,000, maka engkau tertolak. Ada fa anti talik. Tak ada talikah dah, kerana talik ni adalah yang puannya. Tak payah anti talikah dah, talik saja. Kerana lafaz talik adalah tu guna pada mar'ah. Maka apabila memberi 1,000 jatuh talaknya. Jadi lepas tu bini pun beri 1,000. Tok lelaki tanya, kalau mu beri aku 1,000 mu jatuh talak. Bini pun beri. Apabila beri maka jatuh talak. Talak satu lah. Maka tidak disyaratkan memberi itu pada majlis akad. Tak syarat nak beri selalu. Majlis akad mana selalu tak? Maka harus barang tempat jadi mana tempat. Harus barang tempat mana tempat pun tak apa. Mana-mana tempat pun boleh sah. Apa yang bini beri esok ke petang ke, di luar ke, di mana pun sah. Sah tu. Tak kira dah. Maka apabila memberi dan jika berkata ia suami, in ataupun iza, in pun atau iza. Dia kata sebut in atau iza makna samalah. In atau iza. Mana nak tengok mana dia, tengok dalam ilmu bayar dia. Dia kata in au iza a'taitani alfan fa anti taliku. Hak dulu kata mata. Hak ni kata mata tu tak kira lah bila-bila, tak kira. Ibarat mata ni in. In dan iza. Kalau tu mana in iza tu ialah tu lafaz tunjuk tu lama ke cepat. Tengok sini. Kalau ibarat kata mata je lain. Kalau ibarat in ataupun iza lain. Jika ataupun apabila engkau beri akan daku 1,000 maka engkau tertolak. Maka syarat apa dah kata itu jawab. Maka disyaratkan jatuh tolak itu, jatuh tolak ni sebab kata tadi segera memberinya kerana iza. Iza tu mana segera? Iza. Kalau lama tak ada lah. Iza. Kerana iza ke apabila engkau beri, apabila engkau nolak ni atau in jika jatuhnya atasnya tu segera dah. Kalau mata bila-bila pun tak kira lah mata. Bila masa pun. Kalau iza makna lanin. In pun ialah lanin ke. Segera memberi jatuh. Maka jika berlambatan pada uruh lah. Tiada jatuh tolaknya. Duk dulu. Mana putus mualak dah. Putus mualak dia ada ijab kabul dah. Maknanya lah suami katanya kalau jika awak beri saya 1,000 awak tak jatuh talak. Dia pun duk mikir, bini mikir. Seminit masalahnya. Baru tak jadi. Kerana in adalah tunjuk atas segera dan iza lah tunjuk atas segera. Itu berkait itu faedah lughara. In lain, iza lain, mata lain. Bahasa Melayu pun dah tengoklah. Bahasa kitanya tunjuk bila tu lafaz tunjuk atas lama ataupun cepat tu. Maka jika berkata suami baginya isteri, jika engkau lepas, mana ibrak, lepas mana pelucu. Jika engkau lepas maknanya halalkan. Gandaku daripada isi kahwin kau, ini yang atas aku lah. Aku tak bayar lagi tu. Kalau menghalalkan, maka engkau tertolak. Kalau menghalal, jatuh tolak. Tiba-tiba, maka dilepaskan ini oleh isteri tu. Isi kahwinnya, dia pun halal, tak apalah, saya halalkan. Maka jatuh tolaknya suami. Jatuh tolak, bain lalu dah. Dan lepaslah. Ini atas suami, isi kahwinnya, tak nak bayar isi kahwin. Lalu tolak bain, ini jadi jatuh tolak. Isi kahwin lepas. Maka disyaratkan bagi lepaskan isi kahwinnya itu, hendaklah mengetahui perempuan itu akan qadat isi kahwinnya. Perempuan itu. Ini nak ada pelucu. Mana nak lepas isi kahwin dan nak jatuh talak tu. Syarat nak jatuh talak tadi dan nak lepas nak halalkan isi kahwin tadi, syaratnya puan tu nak tahu dulu, bini nak tahu ke apa? Qadar berapa? Sebab kadar dia tak tahu, ingat sikit. Ingat 1,000. Tok lelaki tanya, kalau mu lepas mu halalkan aku tolakkan dia kau. Tiba-tiba maka kau jatuh talak. Tiba-tibanya bini tak tahu berapa. Ingat atas 1,000-nya padahal 10,000. Sebab tu nak tahu dulu. Kalau tak tahu tak sah, nak tahu dulu.
Seperti 10 atau lebih pada 10 ribu ke, 10 ringgit ke, 10 riyal ke, ikutlah. Ataupun lebih, nak tahu sekadar berapa. Dan mengetahui pula akan jenisnya, jenis bagai tu, jenis harta saat itu, emas ke atau perak, nak tahu juga. Kadang-kadang Singapura tu bunyi perak je tak saya. Kalau bunyi emas tu je saya pula. Nak tahu jenis dia. Dan sifatnya nak tahu pula sifat seperti riyal bolak. Duit riyal hak bolak ke ataupun riyal hak pecah-pecah. Duit riyal Saudi ke ataupun riyal Saudi tu mana hak pecah ke hak bolak ke, tengok dulu. Riyal ke tapi riyal hak mana? Hak sen ke, hak comel ke? Kalau kita mana hak duit 100 ke atau duit siling ke, nak tahu itu sifat dia. Maka jika dilepaskan jadi oleh isteri kahwin yang tiada diketahuinya isteri yang tersebut itu, tersebut bapa qadar dia, sifat dia, kelakuan dia semua tak tahu, tidak sah lepasnya, mana pelucutnya jenis halal ni tak sah. Tak sah hak lucut tadi. Lepas tu awalnya tidak sah dan tidak jatuh tolaknya itu, tak jatuh lah. Tak jatuh. Tak jatuh dah. Habis. Dan jika berkata isteri kepada suami, katakanlah jika engkau tolakkan aku. Cuba baca surat khabar dah, tak apalah, ada. Kita daurah. Dan jika berkata isteri ini kepada suami, katakanlah jika engkau tolakkan aku, bini kata, maka engkau lepas daripada isteri kahwin tadi. Suami kata, ni isteri pula kata, kalau mu tolak aku, maka mu jatuh isteri kahwin lepas. Hak yang wajib atasmu tu. Lepas tu maka jika maka dia tolaknya suami, apabila kata jadi tolak selalu, makanya tertib takim. Apabila bini kata gitu, tok laki pun kata tolak lalu dah. Tolak, maka jatuh tolak raj'i ju. Jadi tidak khalaq dah. Jatuh tolak raj'i, bukan khalaq dah. Kalau khalaq bain, itu tolak raj'i, mana boleh rajak balik, tolak raj'i saja. Lepas tu dan tiada lepas ia suami daripada mah kahwin itu, isi kahwin itu tak apa. Kerana apa? Kerana syarat sah lepas, jangan ada taklid lepas dah. Jangan taklid sana je jika. Ada jika. Jika. Jika taklid nah. Jadi kerana syarat nak sah khalaq itu jangan ada taklid. Ni taklid. Taklid. Kalau suami kata lain, kalau suami kata jika awak bi kepada aku. Ni tak, jika kamu lepas. Jika kamu lepas masalah. Ada. Sini mana bini kata. Jika kamu tolakkan aku, jika kamu tolak aku, maka aku halalkan. Tibanya ya taklid. Bini taklid halal tu dengan tolak taklid tak ada. Jadi nak halal lepas isi kahwin jangan ada taklid, tu maksud gitu. Jadi mana bab taklid pada bab lepaskan isi kahwin tidak sah gitulah. Dia sah. Gitu dah. Nak ingat ni masalah ni payah ni. Bukan payah ingat. Ini sini sore tiada lepas ia pada mah itu kerana syarat sah lepas. Jadi lepas isi kahwin itu jangan ada taklid. Maksudnya kalau nyalah nak halalkan isi kahwin, kalau ada taklid tidak sah. Anda ingat tu masalah tu. Masalah ni akan timbul kita tanya kita. Maknanya kalau isteri itu katanya dia taklid, kalau suami dia tolak dia dihalalkan itu isi kahwinnya. Jadi ke tak? Jawabnya tolak tu jadi. Tapi isi kahwin yang mananya tu isi kahwin tu wajib nak bayar. Tak jadi sebab taklid. Dan tiada di sini taklid ni. Dan tiada di sini jadi pada kata isteri tu taklid. Deh. Mana dan ada, bukan tiada. Dan mana padahal ada di sini taklid. Jadi syaratnya jangan ada taklid. Padahal sini ada taklid. Bini katanya jika awak tolak saya halalkan. Itu taklid. Dan upamanya peran isteri tersebutlah. Upamanya. Habis. Upama demikian. Dan upamanya mana upamanya perkataan isteri yang tersebut tu, jika berkata ni, jika tu khabar. Bermula tu ialah mubtada. Wa misluhu insyaallah gitu. Wa misluhu nama mubtada tu jaga malak ibarat. Kalau tidak baca pening. Dan bermula upama bukan dan tu atas mula taklid. Dan bermula upamanya perkataan isi tersebut tu. Mana dia? Isi katanya kalau awak tolak saya lepaskan, saya halalkan itu isi kahwin. Supaya tu apa dia? Jika jadi ialah kata isteri kata kan? Jika berkata isteri supaya masalah. Ku lepaskan dikau daripada isi kahwinku dengan syarat bahawa engkau tolak kandaku. Ni supo. Mana tak apa ke? Mana ni tak ada taklid dah. Seolah-olah dah. Pada lafaz tak ada bunyi taklid tapi hukumnya taklid. Kerana kata guna. Dia tanya isteri kata kau lepaskan tu mana ku lepaskan dikau daripada isi kahwin. Jadi aku lepas bukan taklid dah. Aku lepas, aku halal lalu dah. Aku halalkan itu daripada engkau tu isi kahwinku, tapi satu syaratnya bahawa engkau tolak. Tu dengan syarat tu dia panggil taklid. Walaupun zahir tidak ada taklid tapi maknanya taklid dah. Tidak sah orang ni. Tidak sah. Maka jatuh tolak raj'i. Jadi wajah syabah. Jatuh tolak raj'i.
tiada jadi lepasnya suami. Mana tak lepas bayar mak kahwin. Tak lepas tapi jatuh tolak terjadi. Ha ni bab sini kita ngapal lah. Dah saya pun samalah bab ni memang ngapal. Kalau tidak orang tanya pun ni ingat pula. Tak lek tak sah tu. Dah tak lek gitu tak sah masalah. Ataupun sah. Jadi pening mari. Nak ingatlah hafal sini. Habis dan jika berkata suami jika melepaskan akan daku isteriku daripada maharnya maka ia tertolak. Wallahu alam. Panjang dah. InsyaAllah kalau baca gini 2-3 kali, kalau sehari boleh selah 2 lah tu cepat habis. Kalau tidak sebulan lagi habis. Sallallahu